Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah wasikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat untuk Allah tetapkan kita terus istiqamah dalam pengajian kita ini. Istiqamah kita untuk beramal dengan segala perkara yang ada padanya, insya-Allah. Yang dengan suratul Hadid kita baca sebentar lagi, kemudian kita beramal dengan suratul Fatihah. 14 riwayat 7 qiraat, masya-Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi, dikabulkan oleh Allah SWT. Perkara yang susah nak kita buat, nak kekalkan itu adalah istiqamah. Sebab tu istiqamah ni dikaitkan dengan amantu billah summa istaqim. Istiqamah itu, istiqamah itu susah kerana ia melibatkan amantu billah, dia melibatkan iman kepada Allah SWT. Adapun kita bersyukur bila Allah pilih kita. Apapun kita bersyukur bila Allah pilih kita untuk terus berada dalam ketaatan ini. Alhamdulillah. Kalau nak diikutkan dengan diri kita sendiri, memang tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Tapi Allah izinkan kita, insya-Allah. Kerana majlis ilmu ni cabarannya besar, kerana dia duduk pada hal yang mana iblis tak suka. Dalam kitab Talbisul Iblis, antara halangan yang pertama yang akan dilakukan itu adalah menghalang manusia daripada untuk duduk dalam majlis ilmu atau untuk istiqamah dengan ilmu. Kerana dengan ilmu itu akan mengeluarkan kita daripada kejahilan dan kegelapan. Maka si iblis dia nak kita duduk dalam kegelapan dan kejahilan. Jadi bila duduk dalam majlis ilmu, maka diterangi dengan cahaya kebenaran. Bayangkanlah bagaimana pertembungannya itu. Maka kita berazamlah untuk Allah SWT istiqamahkan kita dalam pengajian ini, insya-Allah. Baik, mari kita insya-Allah kita mulakan dengan bacaan suratul Hadid seperti biasa, dengan niat pertama beramal ini kerana Allah SWT, dan kita nak jadikan dia, mohon pada Allah agar ia menjadi ruqyah pada diri kita. Kemudian ruqyah untuk diri dan pendinding untuk diri juga. Lepas kita ruqyah, kita minta dinding, yakni kita minta blok. Jangan ada perkara-perkara yang masuk gangguan, sama ada gangguan itu datang daripada perkara yang zahir atau yang tersembunyi batin. Gangguan penyakit contoh. Sebab surah Al-Hadid ni yang memberi kita mohon jadi kuat imun. Kita nak Allah kuatkan imunisasi kita ini. Kerana ianya bersifat besi. Dan ada dalam darah kita itu. Sifat besi itu, yang ni ferrum, ada dalam darah kita. Jadi kita harap mohon Allah Ta'ala kuatkan besi itu dalam darah kita, insya-Allah. Dan ianya itulah oksigen. Oksigen. Dan
Bila kata kait dengan oksigen ini, dan benda yang perkara yang penting, dan kalau kita lihat dengan ujian COVID ni, itu oksigen yang sangat nak dijaga tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, seterusnya kita nak dinding keluarga dan jauh pada keburukan dan hilangkan keraguan dalam hati kita, insya-Allah. Dah habis pada suratul Hadid, kita akan terus dengan bacaan suratul Fatihah 7 qiraat. 14 riwayat, 9 kali bacaan, insya-Allah. Baik, mari kita mulakan dengan istighfar, kemudian kita selawat Ibrahimiyah 1 kali, kemudian kita suratul Fatihah dan terus dengan bacaan suratul Hadid, insya-Allah. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, insya-Allah. Kita akan sambung dengan bacaan suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Tapi sebelum tu, tunggu sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik. InsyaAllah. Terusnya kita akan membaca suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat dengan 9 kali bacaan. Bikhususin, untuk khusus kepada segala hajat insyaAllah. Bagi yang niat untuk ruqyah diri, ini tambahan ini tambahan. Bagi yang niat untuk ruqyah, nama, sebutlah nama kita dan binti dengan mak. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله نسألك أن يا أرحم الراحمين نسألك أن يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah selesai sudah bacaan suratul Hadid dan suratul Fatihah. 14 riwayat, 7 qiraat, 9 kali bacaan. Alhamdulillah. Baik, syukur pada Allah sebab Allah beri kita peluang untuk masa ada masa kita untuk duduk baca Quran ni, surah Al-Hadid dan kita suratul Fatihah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya nak cerita sikit. Mungkin di kalangan kita mungkin tak melalui ataupun tidak faham. Ada mungkin. Tapi saya anggap semuanya faham, insya-Allah yang menonton. Ada di kalangan yang mana sangat memerlukan kaedah begini, Quran, dia sangat tuan-tuan, dan ruqyah. Sebagai contoh tadi, yang mana diganggu ni, masya-Allah tuan-tuan. Dia kalau okey, baik, pertama bila kita sebut tentang sifat ruqyah, dia bukan soal mesti gangguan jin, mesti gangguan yang lain. Tidak. Dia seluruh permasalahan. Al-Quran huwa syifa wa huwa syifa. Al-Quran ni syifa dan dia penyembuh bagi semua perkara sebenarnya. Tinggal lagi dia Al-Quran ni tidak seperti ubat yang kita nampak. Itu dia. Kalau nampak tu saya rasa orang dah beli dah. Tak nampak. Dia sifatnya gaib sebab dia iman. Dan saya bagi tahu, bila bab iman, dia iman yang paling mahal. Ingat, COVID, contoh penyakitnya tadi saya baca ada yang COVID tadi, contoh. Dan ramai yang kena. Kan? Yang benda yang paling kritikal tu oksigen. Itu. Sebab dia akan drop. Condition badan, itu akan pergi efek kepada condition oksigen. Jelas? Clear. Sebab tu sangat-sangat diteliti dengan baik. Sebab tak nak efek ke oksigen itu. Oksigen tu akan drop. Kita ni macam ni, sakit macam mana, panas macam mana, teruk macam mana, kita tak fikir apa pun sebab oksigen tak drop. Yang ini, dia drop, pum, turun. Sebab dia efek kat saluran pernafasan. Nah, sama juga orang kalau apa-apa penyakit pernafasan. Dan memang saya pernah diuji dengan pernafasan. Jadi, Al-Quran itu ubat yang tidak nampak efek dia. Okay. Terus
Berkaitan dengan ada orang yang memang diuji juga dengan benda yang tak nampak, tuan-tuan. Dendam, dengki, khianat, hantar sihir, hantar Allah Akbar. Dan memang ada lebih ramai lagi yang ustaz-ustaz yang buat ruqyah secara lebih khusus. Macam saya, pengajian hakikat kehidupan bersama kita nak beri peluang platform. Sebab ia memang juga untuk ruqyah sebenarnya. Sebab ruqyah ni tuan-tuan mengubah balik perjalanan hidup kita, betulkan balik kefahaman salah laku kita kat mana. Jadi tentangan itu banyak, tuan. Telefon dari ustaz, Allah dia hantar saya ustaz, dia hantar gini-gini. Jadi bila adanya kelas seperti ni non-stop setiap malam, tuan-tuan, Allahu Akbar, besar fadilah walaupun seorang. Ingat nyawa seorang, tuan-tuan, itu bukan kecil, besar di sisi Allah Taala. Ada orang yang sangat-sangat memerlukan. Ada kita mungkin perlu sekadar dengar-dengar, itu tak. Dia punya sakit dia, tuan-tuan, tak tahu punca. Sampai tadi dia bagi tahu ustaz, dia geram betul. Kau sekarang duduk dengan siapa? Siapa yang mengajar kau sekarang? Macam itu. Aku tak boleh tembus ni, kata dia. Masya Allah. Tapi saya dapat rasa lah, rupanya dia tengah marah punya. Dia tak kira entah seorang ke, dua orang ke. Syukurlah seorang dua. Kalau kat pantai 100 orang yang duduk serang hantar machine gun, nyanyi jugalah. Tapi, nak macam mana? Kita tak cari. Saya tak mencari. Benda datang. Nak sparring, sila. Dan nak macam saya bukan mencari musuh. Tapi kalau musuh datang, nak macam mana? Sebab tu saya tahu ada yang sedang bertarung. Kalau sakit badan, tak apa lagi tuan. Ni sakit yang tak nampak ni. Tu. Dan sebenarnya, nak gitu, boleh sebut dengan penyakit yang misteri ni. Macam COVID ni penyakit misteri, tuan. Misteri. Tinggal lagi disainkan. Itu sajalah. Cuma ada orang nak kaitkan, kalau dah sebut misteri kan, mula je punya perbincangan pelik-pelik pula. Ni tentera Dajjal lah, macam-macam pula yang masuk ke situ. Kita tak mahu macam tu. Kita berbincang soal yang ilmiah. Kita tak nak jadi fiction. Kita tak nak jadi yang sangkaan. Tapi saya nak beritahu memang COVID ni misteri. Bila misteri, saya boleh letakkan ada mirip. Mirip. Jadi mirip tu ada. Mirip apa? Penyakit misteri yang lain. Tu penyakit misteri-misteri yang lain. Gangguan-gangguan misteri tu. Sebab apa misteri? Benda yang gaib, tak nampak. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, dah tak ada cara lain. Memang selama ni pun saya cakap juga dekat medsos ni, dekat page saya cakap, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia uruskan kesihatan Malaysia. Kita nak berurusan dengan Kementerian Kesihatan Manusia. Malaysia dengan manusia, dua benda berbeza. Sekarang ni kita kena berbalik pada Kementerian Kesihatan Manusia. Jadi anda tak ada pilihan lain dah sekarang ni. Yang tak kena, beringat. Jangan duk suka ye sangat. Cakap tu terang. Sekarang kalau kena, barulah dah tergantuk, baru tengah dah, baru, macam ni. Kadang-kadang orang macam tu. Tak apa, okey, tak ada, jangan. Kita kena, orang kata apa, sentiasa minta perlindungan daripada Allah SWT. Sebab tu kelas begini, bagi yang tak ada apa-apa masalah, perlindungan, peninding. Anda dah bersih-bersih dah, jadi bila datang kelas yang ni, makin shining lah. Baguslah. Tapi misal kata diri itu tidak bersih, mungkin tidak datang. Ada macam-macam. Okey. Jadi ni soal dos, soal itu tu tak nak perbincangan. Itu semua perbincangan yang fizikal. Dos tak dos ke apa ke, yang tak nak ke, dos ke tak dos, itu fizikal punya. Makan ubat tak makan ubat, ingat. Ni yang lagi bahaya sekarang ni pula, yang duk yakin sebab apa boleh ramai keluar ni, sebab dah ada dos ataupun dah COVID dah tak ada. Sebab dah dos ustaz. Dia tak macam ni lagi. Okey. Awak nampak COVID? Tak, dah tu. Itulah. Ada COVID bagi tu. Okey, kami balik dulu ya. Bye bye. Ke dia tunggu masa nak sniper dia. Jadi benda vaksin, benda kat dalam.
Anda nampak dalam badan anda? Tak nampak, Ustaz. Soalannya, dah duh pun tak nampak, apa pun tak nampak, dia buat apa? Bawa tak nampak lah, Ustaz. Ni masalah ni. Tak ada persiapan. Mana-mana yang sakit dalam ni, saya seru. Yang sungguh, anda tak ada option lain. Berbalik kepada kaedah, bersihkan balik keyakinan, jaga balik ni sumber yang utama ni. Apa dia? Al-Quran. Sumber kita. Al-Quran. Ni mukjizat sumber utama. Pembuka bicaranya suratul Fatihah. Dan dah terbukti tadi yang kau tadi. Ustaz dia marah, Ustaz. Oi, marah dia. Lepas tu saya cakap, patutlah 2-3 hari kebelakangan ni. Memanglah. Geram tu. Itu memang asal, memang ada niat dia betul. Itu memang dia serang betul. Tapi satu bab saya cakap, tak ada. Iblis tu lagi. Kalau tak ada tu, iblis lah pula. Nampak tidak? Ya. Kalau jumpa buat maksiat, macam mana nak buat? Kalau boleh cakap elok dengan dia. Jangan dibiarkan. Nasihat baik-baik. Awak tu orang Islam, nasihat elok. InsyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah. Itu dia. Sebab tu, macam mana pun tengok. Sebab itu, bukan pelik Anizul Ju. Sebab itu, berjangkit bukan sebab COVID. Berjangkit sebab takdir Allah. Bukan sebab COVID tu berjangkit. Penyakit itu Allah takdirkan berjangkit. Tapi bukanlah COVID tu yang berjangkit dengan sendiri. Sebab tu ada yang suami positif, isteri negatif. Kalau misal kata COVID itu sendiri sifatnya berjangkit, sudah pasti siapa dekat kena semua. Sebab itu saya nak bagi tahu, bila keadaan itu tidak pasti, jangan kita buat satu kesimpulan. Cuma situasi itu pandemik, berjangkit. Tapi faktor X faktor. Kita orang beriman. Saya nak pergi kepada level nasional tak boleh. Tapi saya bagi tahu siapa yang mendengar ni lah. Kita kena pegang betul-betul faktor yang memberikan mudarat, yang memberikan jangkitan, yang memberikan tak ada faktor lain. Apa dia? Bi kudratillah. Titik, khalas. Itu saja. Kalau anda tengah sakit sekarang ni, yang akan menjadikan the worst scenario bukan benda tu. Allah. Jelas. Tak ada penyakit yang berjangkit sendiri, kata Nabi. Melainkan dengan kehendak Allah. Kan saya dah bincang. Macam dalam contoh, kita ambil oksigen dalam hidung kita ni. Yang masuk sedut. Sekarang ni bila kita sedut, oksigen, hembus, karbon. Macam mana boleh terasing? Tak masuk balik karbon. Nah. Itu kerja Allah. Itulah sistem Allah. Kita tak fikir pun macam mana nak switch. Tarik. Hembus. Wah, bila hembus terus cepat tarik. Dah hembus keluar tadi. Tak sempat pergi lagi tuan-tuan. Tak sempat pergi lagi. Kenapa terus tarik? Patutnya tarik. Hembus. Okey, sekejap. Jangan tarik. Apa? Baru tadi keluar karbon dioksida. Mati kawan. Samalah juga dengan benda yang tak nampak. Sama juga dengan sakit yang tak nampak. Sama juga dengan demam yang tak nampak. Semua benda yang tak nampak. Kenapa kita tak nak nampakkan Allah? Nak nampakkan Allah ni misi kita. Nak nampakkan macam mana Ustaz? Nak nampakkanlah dengan perbahasan tentang sunnatullah. Macam saya cakap tadi. Nampakkan. Iyalah. Ya tafakarun. Betul lah. Oksigen keluar. Oh ya. Tak masuk. Tak besar. Tak silap pula masuk tu. InsyaAllah.
Dia tak mau kahwin, nak buat macam mana? Itu je lah. Yang kalau tak mau kahwin, dia buatkan macam tu, buat apa kata? Nak buat dosa ke apa? Itu je lah. Kadang-kadang kita kena bagi sound direct lah. Kalau kita kenal dia. Kan, kau dah tak nak kahwin, dah rapat, kenapa? Contoh kan? Jadi sebenarnya yang melakukan ta'ala. Itu bab COVID tadi. Satu. Tapi benda tu misteri. Saya boleh katakan sama juga dengan ada sahabat kita yang diuji dengan serangan misteri. Orang dengki, dia khianat, dia hantar non-stop. Saya tak tahu nak buat apa lah Ustaz. Saya cakap sebab itulah Allah datangkan masuk kelas ni. Ikut ngaji setiap malam. Saya tak ada melintang tuan pukul 10.45 ke apa. Tetap baca. Sebab datangnya satu gerakan bahawa kena baca. Sebab ada orang tengah Mayday. Tak boleh berhenti. Memang serangan non-stop tuan-tuan. Kita tidak boleh rasa selamat dan selesa di saat musuh masih berkeliaran di luar sana. Boleh rasa selesa? Tak boleh. Kita selesa sebab tak keluar. Tapi musuh ada di luar. Macam tu. Dia tunggu masa dia. Begitu cara dia. Dia kalau kita cerita bahas takdir dan qada itu makhluk juga. Selain daripada Allah, selain daripada itu ciptaan Allah. Kalau bahasa mudahnya. Khalik dan makhluk. Selain daripada khalik, itu makhluk. Semuanya. Okay. Cuma kita lebih baik faham konsep dia. Usul yang lebih besarnya adalah apa saja takdir, konsepnya terima. Mudah. Terima. Diri serah pada Allah. Takdir datang terima. Bukan serah diri pada takdir. Bukan serah diri pada takdir. Kalau sakit, serah diri pada sakit. Nak buat macam mana dah sakit. Macam. Kalau demam, serah diri pada demam. Nak buat macam mana dah demam. Dia cakap macam tu. Jadi kita suka serah diri pada benda. Macam mana dah COVID. Nak buat macam mana. Kalau dah macam mana Ustaz, orang dah benci kita, biar je lah orang ni ada macam dah selender lemah. Tak. Islam bukan begitu. Orang benci, ya saya terima Ustaz orang benci. Tapi saya tak akan biarkan kebencian orang itu merosakkan saya. Gitu. Ya Ustaz, saya terima Ustaz sakit tu Ustaz. Tapi saya tak akan biarkan kesakitan itu memudaratkan diri saya. Kerana apa? Kekuasaan Allah lah yang menentukan mudarat itu. Qada dan qadar, itu namanya ketentuan dan kekuasaan. Ketentuan telah berlaku. Ketentuan sakit telah berlaku. Tapi kekuasaan mudarat itu masih di sisi Allah lagi. Okey, sekarang sakit. Sakit dah ada. Nak melarat ke tidak ni? Ni lukis. Kita lukis. Sekarang ni sakit ni. Ketentuan dah sampai. Ketentuan sudah sampai. Takdir. Allah. Ni bab ni kita kena faham ni tuan-tuan. Kita faham sebab ni melibatkan keyakinan ni. Di mana kekuasaan, qada dan qadar. Ketentuan kadarnya. Bagaimana Allah akan menentukan kadarnya. Qada dan qadar. Ketentuan dan kekuasaan, ketetapan. Maka takdirnya sakit, ketentuan sudah sakit. Tapi kadarnya untuk menjadikan sakit ini melarat, mudarat. Ambil dua lah, melarat dan mudarat. Malah kita pergi pada maksimum sakit, ajal. Mati. Bukan letak pada sakit. Jadi sekarang ini kita tidak boleh, sebab itu datangnya ikhtiar. Tapi ikhtiar kita pula kena faham balik. Dalam kita ikhtiar sakit, ikhtiar nak keluar daripada sakit ini pula, kita tidak boleh pula menentukan balik usaha dia. Usaha ni menjadi kuasa pula sehingga kita dah terikat dengan satu-satu usaha yang boleh
menyembuhkan. Tu dah tak boleh pula. Dia dah pergi pada kuasa. Tak boleh. Tu. Jadi maknanya kita kena jaga ni kat sini yakin kat sini. Kita percaya, beriman. Kita beriman. Sebab kita beriman sakit, qada, qadar itu kita beriman. Kita percaya. Apa maksud percaya pada sakit? Percaya pada sakit, qada, qadar itu Allah yang bagi sakit. Itu nanya. Bila Allah bagi sakit, kita rasa tak Allah boleh tarik balik? Rasa tak? Nak tanya itu je. Siapa yang bagi sakit? Allah. Okey, sekarang ni boleh tak sekejap? Boleh tak rasa Allah tarik balik sakit tu? Yang ni tak boleh Ustaz. Rasa macam kalau tak ada doktor tak hilang sakit. Ini masalah. Kalau tak boleh, kalau tak pergi tu tak selesai. Kalau tak, ini permasalahan besarnya. Permasalahannya, ikhtiar kita itu, usaha kita itu telah menguasai kita. Itu cerita dia, telah menguasai diri. Telah menguasai diri. Satu, sakit tu pula telah menguasai usaha. Apa maksud sakit telah menguasai usaha? Kalau tak macam ni tak boleh. Dia kena macam ni. Nampak maksudnya? Jadi keyakinan dia itu telah beralih arah. Dia bukan pergi kepada dari mana datang sakit ni. Sakit datang dari Allah. Okay, soal sekarang bila sebut bab yakin, rasa tak Allah boleh tarik balik sakit tu? Ada tak rasa tu? Ada. Okey, ada, itulah yakin. Sebab nampak datang dari Allah. Sebab tu allazina iza asabat musibah. Allah ajar kan? Bila ada musibah, ulanglah tuan-tuan baca inna lillahi wa inna ilaihi. Sebutlah sejuta kali. Biar melekat ke hati ni, melekat kita dari Allah kepada Allah. Dari Allah sakit datang kepada Allah dikembalikan. Dari Allah sakit datang kepada Allah dikembalikan. Tak ada dah nampak lain dulu. Di samping tu nak cocok ke, nak sumbat ke, nak apa, silap ibu lah. Tak perlu pun benda-benda macam tu kadang-kadang. Tak sempat nak pergi kepada treatment yang leceh dan remeh, pun Allah tarik. Bila Allah tarik sakit tu, perlu tak lagi benda-benda yang tadi? Perlu tidak? Tak perlu lah. Itu cara dia. Itu cara dia. Tapi sekarang ni kita dah terperangkap dengan ujian itu. Allah uji kita sakit. Allah uji kita sihat. Allah uji kita ada harta. Kita kan terperangkap dengan usaha itu. Terperangkap dengan diri kita. Kita tak rasa Allah boleh tarik balik harta tu. Ada rasa tak Allah boleh tarik balik harta? Ada rasa tak? Sebab tak rasa, sebab kita nampak kita yang usahakan cari duit. Cuba rasa Allah boleh tarik harta bila-bila masa. Nak lambat solat, try lah tengok rasa. Nak cuba jalan berkepak, try tengok. Rasa ni tak sampai. Tak rasanya Allah boleh tarik rentak macam tu. Sedangkan Allah kata aku boleh tarik bila-bila masa. Ni yang ni. Bila sihat, rasa tak Allah boleh bagi sakit balik? Tak rasa. Kita nampak sihat. Nanti kan kalau tak jogging sakit. Kalau kita tak ni sakit. Kalau tak makan ni sakit. Kita tak rasa Allah boleh bagi sakit bila-bila masa. Tuan-tuan, berapa ramai sekarang ni orang sakit benda pelik-pelik pun kena sakit. Contoh macam saya sebut tadi, sakit misteri. Saya terbaca tadi, mana entah, terbacalah, tak ambil secara detail pun. Orang yang exercise tuan-tuan, dia jadi over exercise, terpaksa kena bedah perut dia. Ingat kasih exercise sihat. Penyakit lain pula. Sama juga Puan Farah Nurliana, bab jodoh pun, rasa tak Allah boleh bagi jodoh? Rasa tak kalau misal kata jodoh tu pula, rasa tak jodoh ni dari Allah? Kalau sekiranya rasa jodoh ni dari Allah, jangan buat mudah-mudah, jangan buat suka-suka. Sekarang ni jodoh tu nampak dari pandangan mata. Tengok. Lepas tu nampak aku sahaja yang punya. Tak ada orang lain. Ni tak ada. You are mine katanya. Kita nampak jodoh tu nampak sebab kan kita punya. Lepas tu kata silap apa pantang apa semua langkah apa mayat semua keluar perkataan. Pantang malaikat 44, langkah mayat aku dulu. Cakap semualah. Kita soalan ni dalam bab yakin ni pula, kita susah nak rasakan dia semua daripada Allah.
Kita cakap boleh, nak rasa tu. Ni perbahasannya. Tak merasakan. Tuan-tuan, kalau kita rasalah semuanya pemberian pada Allah, sihat Allah bagi, kita boleh cakap siapa dari siapa punya, Allah yang bagi. Sekarang ni nak kata kalau Allah bagi, apa kita buat? Boleh rasa tak? Sebut ikut skrip boleh. Ini yang kita nak fahamkan, tuan-tuan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sekarang ni yang menyebabkan kesakitan dalam bentuk keduniaan ini tak selesai. Sakit, mungkin sini susah, kerana ragu. Tu je, melarat. Sebab kita ada satu keadaan yang mana? Keadaan yang merasakan bahawa bila sebut contoh sakit atau susah, itu kita tidak nampak satu side yang lebih besar, bahawa kita tak rasakan yang susah tu boleh hilang dengan Allah. Ini poin ni sebab dia begini. Poinnya begini, tuan-tuan. Siapa di antara manusia yang doa minta susah? Ada ke, tuan-tuan? Ada orang minta susah. Ada ustaz doa minta susahkan orang. Wah, teruk benar doa macam tu. Doakan buruk orang. Jangan doakan senjata makan tuan nanti. Mendoakan buruk orang, doa tu kembali kepada orang yang mendoakan. Baik. Sekarang ni maksudnya doa minta susah tak ada. Semua orang nak minta senang. Doa minta sakit ada? Gila ustaz minta sakit. Semua orang nak minta sembuh atau sihat. Soal, minta, betul tidak? Jadi minta, dapat. Minta itu mesti ada beri. Kita minta susah, Allah bagi kita minta senang, Allah bagi susah. Tapi kita tak nampak Allah bagi susah. Kalau nampak Allah yang bagi susah, bukan kata kita nak marah Allah, kita mestilah balik kepada Allah. Ya Allah, minta maaf. Ya Allah, aku silap. Ya ada silap aku. Ya Allah, janganlah susahkan aku. Allah miyasir wala tu'asir. Allah miyasir. Ya Allah, mudahkan, jangan susahkan. Ya Allah. Dah tentu-tentu kita minta senang. Dapat susah. Siapa yang bagi? Allah bagi. Sekarang ni Allah bagi susah. Sekarang ni boleh tak Allah bagi susah? Mesti boleh. Tapi sekarang ni Allah nak ajar. Sebab ada orang doa minta senang, bila dia dapat senang, tuan-tuan, dia tak nampak itu Allah bagi. Senang dia padahal dia minta kan. Tup-tup Allah bagi senang. Dia tak nampak Allah bagi. Dia akan nampak berkat usaha dia. Dia sebut juga berkat usaha dia. Dah tadi nak minta senang. Sebab itu ada orang yang senang, kemudian susah Allah bagi. Jelepok je tu. Saya tak sangka boleh susah macam ni. Yang kamu senang, kamu tak sangka kamu boleh senang macam ni. Kamu ada sangka tak boleh senang macam ni? Saya tak sangka. Dah kalau tak sangka, siapa bagi? Allah Ustaz. Dah tu. Dah kalau susah pun siapa bagi? Allah bagi. Dah kalau Allah bagi tak, bahasa tak gerti-gerti nak pergi ke Allah ni. Itu cara dia. Samalah dengan sakit. Tak ada orang minta sakit, tuan-tuan. Tak ada yang minta sakit. Wallahi, tak ada orang minta sakit. Yang normal lah. Even, ceritanya normal lah. Tup-tup,
dapat sakit. Maksudnya dapat sakit ni siapa yang bagi sakit? Patutnya nampak Allah. Sebab itu orang alim, orang yang arif billah dapat sakit anugerah. Sebab dari Allah, tuan-tuan. Sebab tu cepat dia punya perginya. Yang kita ni melarat-larat, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Jadi melarat, dia tak nak, dia tak nampak Allah. Dia cakap, ya Allah, dia merayu juga, ya Allah siapkan aku. Tapi tak rasa itu dari Allah. Dia nak Allah tarik kan? Dia nak Allah tarik. Ya Allah tariklah sakit ni, ya Allah tariklah sakit ni, ya Allah. Tapi tak rasa Allah bagi dulu. Ya Allah aku terima sakit ni, ya Allah. Terima dulu. Terima dulu. Ya Allah aku terima saka ni, ya Allah. Ya Allah aku terima orang hantar aku santor, ya Allah aku terima. Semua ni, ya Allah aku terima. Semua ini pemberian-Mu. Ambil, tuan-tuan. Ya Allah. Tengah-tengah sakit cakap pemberian, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana gaya nak cakap tu Awak tengah mengarung sakit ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni perbincangan orang kata apa, real lah. Real case, tuan-tuan. Kita tak nak cakap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Try dulu. Ini yang kita nak belajar. Aku terima, ya Allah, ni. Bila ini sakit dari Allah, nak susah hati atau tidak? Allah lagi sekali kena. Ya Allah, nak susah hati, Ustaz. Oh, sakit ni, Ustaz. Dah tu. Kata nak sembuh. Syarat dia gitu. Tuan-tuan sedang jemaahnya mulkan. Sekarang nampak perbincangan kita dah masuk ke fasa kita nak pergi berlari ke fatonah nanti. Kita nak masuk ke fatonah ni. Bijak sana ni. Orang bijak ni, tuan-tuan, dia takkan buat salah langkah yang mengundang lebih benda yang lebih melarat. Dia kena bijak. Nampak sakit ni, dia kena bijak, tuan-tuan. Salah langkah, Allah. Janganlah ada gap yang besar kat sini, tuan-tuan. Ini masalahnya. Janganlah ada gap yang besar. Hakikatnya tak ada pun. Kita letak gap itu. Sakit disebabkan macam-macam benda. Memanglah kita cari penyebab dia. Asbab musababun panggil. Tapi kalau kita angkat, dia tak nak cerita panjang-panjang. Ya Allah sakit ni dari engkau. Sebab tu Allah kata surah Al-Baqarah 156. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Apa hal sabar Ustaz tu? Tengah tak sabar ke saya ke macam mana? Terpandang pula komen tu. Tak apa, tak apa. Jadi sidang jemaah yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah bila sakit datang, tuan-tuan. Saya nak tanya satu soalan. Allah yang bagi sakit. Apa hak kita untuk mengatakan tidak dan suruh menghilangkan sakit itu jikalau Allah kata, aku nak bagi kau sakit? Apa hak kita untuk mengatakan tidak pada sakit? Apa dosa tu cerita natijah. Itu perbincangan yang biasa kita, dan bukan biasa. Kita sering kali dengar apa dosa. Memang Nabi kata, betul. Sebelum nak apa dosa tu, terima dulu sakit. Kalau tidak, tak apa dosa tu. Makin bertambah-tambah dosa lagi ada. Sebab apa? Sebab iman tak selesai. Nabi menyampaikan tu apa dosa supaya kita sedar. Oh, kenapa apa dosa? Dengan sihat-sihat ni kita belajar tentang sakit. Sebelum sakit datang. Ada yang tadi mendoakan, Alhamdulillah Ustaz dah sihat. Dengan saya cakap tu terang. Kalau nampak sakit tu sihat. Sihat? Alhamdulillah. Kalau sakit tu sihat. Sihat? Alhamdulillah. Sakit tu sihat. Cakap. Tak ada, payah saya ni kepala. Saya tak cakap, oh lah letih lah. Tahulah saya. Dan tak anggap sakit tu satu bebanan.
Dan tidak terbeban. Jadi Allah yang bagi sakit, apa hak kita mengatakan tidak pada sakit? Ini yang kita nak hadapi dalam bab. Sebab kita risau itu pada sakit itu. Sedangkan balik pada isu kita, ada tak doa nak minta sakit? Adakah kita doa minta sakit? Nah, tu ayat ni saya cari juga tadi. Kita bimbang, kita mengeluh dengan Allah. Sedangkan Allah tak suka kita mengeluh. Itu mengeluh ke Ustaz? Mengeluh ni berbagai bentuk. Sehinggalah mengeluh paling halus itu adalah dengan kita tak selesa dengan sakit. Ya Allah, payahnya Ustaz. Anda ingat syurga tu murah? Ayat. Kan kita kena belajar terima, dan bila kita faham, Allah hilangkanlah. Sekarang ni nak faham pun, payah takkanlah. Dah sakit Ustaz, mana ada orang suka sakit? Dah kan macam tu. Sadaqallah azim lah perbincangan kita. Tapi kita nak, macam tu ya Ustaz ya? Macam tu. Jadi sakit ni tak boleh rasa macam, ya, memang kita tak minta sakit. Tapi sakit datang. Mana sakit tu? Allah bagi. Allah siapa? King of the King. Allah bagi nak buat muka muncung, muka senyum. Muka senyum tuan-tuan. Allah kena lagi. Muka ada kerut dulu. Muka ada tak. Muka ada. Tuan-tuan, muka wajah ni kita. Ingat, walaupun muka kita muka sakit dan muka dah habis posin dah. Bukan posin lagi dah. Allah kata, Nabi kata Allah tarik nikmat dah seri tu. Sebab sakit. Ni, hati kita ni. Hati kita ni pula ni. Jamal kata, tuanku katanya, better nak bagi hadiah ni. Baik tuanku, bagilah satu bungkus kain buruk. Ini kain ni better lama pakai dah ni. Tapi kain ni dah buruk lah. Ambil lah. Tuanku bagi saya kain buruk. Nak ke cakap gitu? Ataupun, terima kasih tuanku. Patut hargai pemberian tuanku dalam hati walaupun kain buruk. Tapi takkan cakap ni, baik tuanku. Ini aesthetic value ni. Ini antik ni. Ini bukan buruk tuanku. Ini antik panggil. Oh, iya ke? Kamu ambil lah. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab tu kata mohon pada Allah kesembuhan. Kita kan, sebelum ni kan saya ajar kesembuhan dari Allah. Melalui kesembuhan. Tapi nak ceritanya, ada cerita lagi. Ada perbahasannya lagi. Memang kita nak minta, tapi sakit tu Allah bagi. Dalam minta tu, tolong seronok dengan apa yang aku bagi. Allah, ni yang apa? Kamu seronok sihat, itu tak payah. Itu tak payah aku ajar. Memang semua orang nak seronok sihat, melompat-lompat kita. Ya. Malah seronok kadang-kadang sampai lupa apa yang Allah suruh. Itu. Bila kata kesembuhan dari Allah, sakit pun dari Allah. Jadi maknanya jangan ada perbezaan di antara kedua-duanya. Ini perbahasan perjalanan tasawuf. Penyucian hati. Sakit atau sihat, tiada perbezaannya. Sekiranya dia melihat yang memberinya itu Allah. Payahlah Ustaz. Ada juga bunyi bayan. Yalah. Saya menyampaikan saja. Dan berharap juga dalam mengamalkannya. Jadi sakit sihat itu sebenarnya tidak terpisah. Okay. Sebab apa kata sakit atau sihat?
kesimpulan. Nanti kita sambung lagi besok. Dalam badan ada reseptor sakit. Dah jalan sikit lah pun tak ngaji. Patutnya mengaji bab ni kena lebih alim, lebih faqih. Reseptor sakit ni yang menyebabkan badan boleh rasa sakit. Soalan, kalau tak nak sakit, potong reseptor sakit ni satu badan. Soalan, tengah sihat, sakit ni ada tidak? Adalah. Reseptor sakit tu ada. Ready dia untuk dihidupkan. Dia panggil macam bom jangka. Pup. Bermaksud kalau reseptor sakit ini boleh mengesan sakit, sihat atau sakit? Oh, dia pusing ke situ pula Ustaz. Iyalah. Reseptor sakit boleh mengesan kesakitan. Contoh kalau demam. Aduh, kebas-kebas lah. Aduh, sendi sakit lah. Itu sihat ke sakit sebenarnya? Sihatlah reseptor tu hidup. Ya Allah, hidup reseptor sakit aku ni. Ni demam. Tak rasa sakit. Kebat. Kaki. Ni kaki dah tak rasa dah. Tangan. Oh, dah separuh badan tak rasa. Last sekali. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dum, balik. Dah, bayangkan. Kita kadang-kadang sampai tak nampak setara tu. Hilang kalau sakit. Boleh? Meh cabut reseptor tu. Sakit sihat, dalamnya ada. Tak boleh lari. Ada masa Allah tutupkan reseptor sakit. Ketika sihat sedang muncul. Ketika Allah tutup sihat, Allah munculkan sakit. Masya Allah. Maka ketika Allah hidupkan reseptor sakit, makna sakit tu berfungsi dengan baik. Sebab tu kan kadang dulu, pernah seketika dulu saya asyik sesama, kan. Sekarang ni alhamdulillah Allah buat tak ada. Kalau tidak ada, memang kita ada resedung. Jenuh pandang atas bawah kan tengok saya nanti kan. Tapi kalau macam tu orang tanya, ni biasa ni sihat lah ni, tanda hidung saya sihat lah ni. Maknanya masih boleh keluar lagi air, masih sihat lah tu. Saya pandang ke situ. Dan memang kena ke situ. Aduh, sakitnya. Dia kalau demam sakit kepala. Lah. Habis tu tak nak sakit kepala. Itu maknanya kalau demam tak sakit kepala tu something wrong tu. Awak demam, kepala tak sakit. Tak tahu nak cakap macam mana. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Nah, tak nak sakit, kena bius. Bila tak nak sakit, masukkan bius, betul tidak? Bius ni kita boleh minta kat doktor. Kita pun seronok dengar. Nak bius paruh badan, satu badan, seronok tak? Seronok kan? Soalan. Doktor ni boleh buat bius, kita dah rasa, hebatnya. Adakah Allah tak boleh buat bius tanpa doktor? Nak kena tunggu bius juga kena hilang sakit. Sebenarnya Allah itu yang kata boleh para syuhada tak sakit tu. Itulah Nabi Ibrahim AS yang tidak api sifatnya membakar tetapi disejukkan. Kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, Allah kata. Api, kau sejahtera atas Ibrahim. Api yang membakar, sejuk macam mandi di dalamnya. Sakit yang menyakitkan, tiba-tiba si batang tubuh ini berzikir kepada Allah. Sakit, aku arahkan kau jangan sakitkan batang tubuh orang yang berzikir kepada aku ini. Sakit pun kata, baik ya Allah, menurut perintah. Kita zikir sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sakit. Nak sembuh. Bukan kata ya Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Ni sakit Allah. Maka Allah pun kerana dia munajat kepada aku hilangkan sakitnya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maksudnya apa? Bius itulah Allah boleh masukkan. Jadi sekarang kena latih. Bius itu Allah boleh bagi. Cuma bukanlah immediate.
Itu yang namanya yang kata Cikgu Amir. Itulah yang boleh kata sakit yang senyap. Itulah yang bahaya. Lebih baik dia boleh rasa, boleh nampak. Itu normal. Sebab tu kena jangan minta orang kata benda yang tak sepatutnya. Ya, kita puja sakit. Itu sebenarnya. Kita besarkan sakit, kita puja. Betul, itulah kesimpulan juga kita boleh buat. Kita takut sakit tu boleh apa-apa kan kita. Panjang sikit. Sakit tu boleh apa-apa kan kita. Erti kata lain, kita telah terperangkap dengan kita dah serah ni sakit tu. Allahu Akbar. Lepas tu kita kena mengaji, tuan-tuan. Kita kena mengaji. Untuk kita mantapkan iman kita hari-hari. Hari-hari kita kena buat refreshment begini. Patut. Ya, sakit itu makhluk. Betul. Dia hidup. Allah bagi. Ya, Allah yang sembuhkan. Bukan sebab amalan kita itu. Tapi bila Allah redha kita bersedekah, maka sembuhlah. Wasilahnya bersedekah. Tapi bukan dengan bersedekah tu sembuh. Sebab sembuh itu pada Allah. Ingat, pegang baik-baik. Tapi sembuh takkan tiba-tiba turun. Mesti ada wasilahnya. Allah nak tengok apa wasilah sembuh. Taat. Wasilah sembuh. Doa. Wasilah sembuh. Apa lagi? Tadi sedekah, amalan, wasilah. Sembuh ada wasilahnya. Maka apa pertukaran sembuh? Allah bagi sihat. Sihat itu ada pada apa? Pada ubat? Tidak. Sihat tidak ada pada ubat. Sebab tu bila makan tak immediate, tak turun-turun, makan masih macam tu, kejap turun, kejap naik, makan macam tu balik. Sebab ubat tidak memegang sifat mutlak. Makan ubat demam, makan ubat batuk, terus selesai ke tidak? Tidak, tak payah jauh vaksin. Terus selesai masalah tidak? Tidak, dah. Bermaksud yang sihat pada vaksin, pada ubat batuk, pada ubat demam, pada ubat, atau sihat pada Allah. Allah, clear. Perbincangan ini sepatutnya clear. Jadi kita kena nak ulang. Tak apa tuan-tuan, kita kena ulang. Supaya kita jelas dan kita makin yakin. Supaya kita buat persiapan. Mendepani keadaan itu. Jadi wiridlah sihat. Allah, sihatkan aku ya Allah. Allah maaf. Ada doa dia. Allah maafini fi badani. Sihatkan aku ya Allah. Wiridlah itu. Sihatkan aku ya Allah. Sihatkan aku ya Allah. Sembuhkan. Sihatkan. Wirid itu je. Sampai tunggu. Makanlah apa yang makan. Cuma Ustaz, bila kita redha dengan sakit terapi, orang lain yang menghadapi dengan pelik sebab kita selalu saja diuji dengan sakit. Orang pelik kerana kefahaman kita itu salah atau pelik kerana mereka tidak mampu melakukan. Kena faham apa maksud orang pelik. Kerana mereka tidak mampu menghadapi seperti mana kita hadapi. Kita terima kesakitan. Habis Ustaz, terima sebab tu saya selalu diuji sakit. Bermaksud badan kita tu betul-betul sihatlah sebab boleh disakit banyak kali. Dia kalau tak sihat ni sakit sekali demam, tumbang lah. Ini sakit lagi. Sakit lagi. Oh, maknanya badan tu betul-betul fit lah. Betul sebab dia nampak dua-dua angle kita boleh pandang. Dia boleh menanggung sakit tu maknanya bolehlah tanggung tu. Maknanya fit jugalah badan dia sebab boleh menanggung sakit tu. Allah buat. Yang tak sakit Allah buat. Oh, betul juga kan. Tak ada sakit kat dia tu. Mana Allah buat dia fit pula. Dua-dua fit sebenarnya. Kita je pandang fit tu dekat gym. Asyik fit dah. Oh, dia tak sakit dia fit dah. Orang yang menerima kesakitan, boleh menanggung kesakitan, mana fit lah badan dia. Dia boleh tanggung tu. Dia boleh tanggung. Dia sakit ni. Dia sakit. Tapi tak apa. Saya boleh hadapi. Hadapi dengan apa? Allah
tahan benda tu. Itu dah dia. Dalam maksurat itu Allah ma'afini fi badani. Kan? Tuan-tuan, bila kita terima tengok, dia akan pergi pada psychology approach. Orang psikologi suka bila kata kita kena happy, kita kena ni lama kan dia akan keluar dia punya hormon adrenaline, endorphin, semua endorphin semua keluar. Ni saraf-saraf semua elok semua. Bila kita dah ready tuan-tuan, kita terima terima sakit. Kita nak sedih kenapa? Automatik rawatan bermula. Automatik sel-sel darah semua sel-sel ni bergabung dengan baik. Automatik sebenarnya. Dan pertolongan akan sampai di saat kegembiraan menerima kesakitan itu kita dah mulakan. Allah, pertolongan sampai. Pertolongan sampai tuan-tuan. Itu sebenarnya. Itulah oksitosin. Macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Serotonin. Cuba keluarlah tu. Semualah keluar bendalahnya. Baik. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. InsyaAllah. Jadi kita nak menjaga keyakinan kita ni pada perbincangan kita kali ini juga. Membincangkan keyakinan tanpa ada lagi keraguan. Kita tidak mahu lagi bercampur aduk yakin dan ragu. Maka tidak dipanggil yakin lagi. Keyakinan itu tanpa ada keraguan. Ya. Jadi sedikit sebanyaklah pembincangan ini mudah-mudahan mampu kita memahamkan lagi diri kita untuk berhadapan dengan segala bentuk kemungkinan yang berlaku pada diri kita dan pada keluarga dan seluruhnya ya. Baik, insya-Allah saya kira cukup setakat itu dulu. Sakit kena sihir sekali fikir macam mana sanggup sihirkan orang. Ini satu ujian. Kita kan nak fikir orang sanggup sihirkan orang. Itu bukan urusan yang kita memang tak terfikir. Itu yang dipanggil manusia ini. Dia ada sifat yang mana jika dia tak berbalik kepada iman, maka dia akan pergi lebih teruk daripada binatang. Jadi bila teruk daripada binatang, ulaikal an'am balhum adall, maka jangan pelik dia boleh buat benda-benda yang kita, dia boleh sihir adik dia, dia boleh sihir ada. Jadi memang itu. Sifatnya Allah dah bagi tahu dah. Bila dia berpaling daripada sihir, itu dah. Sihir saja batal iman. Kena syahadah balik. Bermaksud dia berpaling. Bila berpaling, dia lebih teruk daripada binatang lah. So, jadi sifatnya bawah lagi pada binatang. Jadi perwatakan, actionnya akan jadi pelik-pelik. Baik, insyaAllah. Saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun maaf daripada saya. Di atas segala kekurangan, kata-kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Tapi ramai yang sakit rasa sedih. Mengikut perasaan. Dia ni, siapa yang sakit, efeknya mesti perasaan. Sebab tu yang boleh menghilangkan perasaan itu atau menundukkan perasaan itu iman. Tapi orang bila sebut tentang iman, orang akan marah, dah sakit. Memanglah macam tu. Dah. Sebab itu kita bimbang apa? Melarat. Kita bimbang je lain. Kita bimbang banyak. Kita pula bimbang pula kat situ. Sebab sakit itu mesti dapat sembuh daripada Allah. Allah tak nak tengok kita macam tu. Itu kita bimbang tu. Itu betul tu. Kita kena bagi pendekatan yang benar. Orang sakit kita kena benar pendapatan, bagi pandangan dan sudut pandang yang benar. Jangan kita mainkan lagi dia punya keadaan itu sehingga tak nampak dah bahawa sakit datang pada Allah. Kita kena pula explain dengan jelas kenapa maksud sakit datang pada Allah itu. Ya, insya-Allah moga-moga Allah bantu kita untuk faham dan kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sebarkan kepada ahli keluarga terdekat kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan sunnatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.